A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama mengetahui mengenai bagaimana cara mengenal kalimah haraf. Dan seperti yang telah saya maklumkan pada pertemuan sebelum-sebelum ini, bila sebut tentang kalimah bahasa Arab, dia terbahagi kepada 3 jenis kalimah. Yang pertama namanya isim, yang kedua fa'il, dan yang ketiga haraf. Jadi macam mana cara kita nak kenal kalimah haraf? Baik, pertama sekali, untuk kita jelas mengenai tentang haraf ni, kita kena faham pada konteks penyebutan haraf itu sendiri. Dia bukan semata-mata huruf seperti mana yang kita ketahui sebelum-sebelum ini. Baik, cuba perhatikan pada buku modul yang saya tunjukkan ini. Bila sebut tentang haraf, dia terbagi kepada 2 jenis ataupun 2 kategori. Yang pertama al-mabani dan yang kedua al-ma'ani. Baik. Yang al-mabani ini adalah merujuk kepada huruf hijaiyah, yang mana seperti semua orang hafal alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Maksudnya kalau huruf-huruf itu tidak digabung, maka dia tidak mempunyai maksud, dia tidak mempunyai makna. Tetapi yang kita nak pelajari ini bukanlah pada sudut mabani, tetapi kita nak belajar ialah pada sudut ma'ani, iaitu merujuk kepada kalimah yang tertentu yang membawa maksud, yang mempunyai maksud. Sebagai contoh, kita boleh kenal kalimah haraf ini dengan cara mengenali kalimah haraf dengan mengetahui ciri-ciri berikut. Baik, yang pertama, kalau nak tahu kalimah tu kalimah haraf ataupun tidak, pertama sekali dia bukan huruf hijaiyah. Apakah huruf hijaiyah ni? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Dia tak ada maksud kecuali kalau ianya digabungkan. Contoh, ba, alif, ba. Kemudian ba tu dia letakkan baris babun, katakan begitu. Barulah diberi maksud ataupun mempunyai maksud. Tetapi sekiranya hanya sebut alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, maka ia tidak memberi apa-apa makna. Jadi sebab itu, kalimah haraf yang kita nak belajar ini bukanlah di kalangan huruf hijaiyah ini. Yang kedua, bukan juga huruf muqatta'ah. Muqatta'ah ni kalau kita belajar Quran, huruf-huruf yang menjadi awalan surah-surah tertentu. Contoh, surah Al-Baqarah, alif, lam, mim. Surah Yasin, Yasin, kan? Hamim, okey. Itu semua adalah disebut sebagai huruf muqatta'ah. Jadi ia juga bukan kalimah haraf yang kita nak pelajari. Dan yang ketiga, kalimah yang terdiri daripada haraf yang kita nak belajar ini ialah kalimah yang terdiri daripada 1 huruf ataupun 2 huruf, dan terdapat juga beberapa kalimah haraf yang lebih daripada 2 huruf. Lebih daripada 2 huruf. Baik, ini ada 3 cara kita nak kenal kalimah haraf tersebut. Dan sememangnya bila sebut tentang kalimah haraf ini, dia sangat penting dalam kita memahami satu-satu ayat Al-Quran. Sebab dia ada fungsi-fungsi yang tertentu. Sebagai contoh, untuk peringkat permulaan, untuk pendedahan, untuk kita berkenal-kenal dengan kalimah haraf ini, saya datangkan beberapa contoh sebab haraf ni, bila kita belajar bahasa Arab, dia ada banyak jenis. Okey, antaranya ada yang disebut sebagai harful jar. Okey, harful jar ni saya terjemahkan dengan dia adalah kalimah yang merujuk kepada kata sendi. Sebagai contoh, fi maksudnya pada ataupun di dalam.
ila maksudnya ke ataupun kepada, min maksudnya dari ataupun daripada, ala atas, bi dengan, dan juga adalah contoh-contoh yang lain. Jadi kalau kita perhatikan pada contoh-contoh ni, ada lagi contoh-contoh haraf yang lain namanya harful atfi ataupun selalu disebut dengan huruf ataf. Huruf ataf ini ialah satu kalimah yang berfungsi untuk menyambung. Maksudnya menyambung satu kalimah dengan satu kalimah ataupun satu ayat dengan satu ayat. Contoh kalimah haraf tersebut, wa, ni banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Fa, summa, au, bal. Okey. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, kalimah-kalimah ni dia dah tertentu dah. Dia berada dalam kategori tersebut. Ada yang nama haraf ataf, ada haraf jar, ada juga disebut sebagai haraf taukid, iaitu merujuk kepada fungsi penegasan. Contoh kita baca surah Al-Asr, kita sebut kita baca wal asr innal insana, inna tu, inna. Kalimah inna tu dia termasuk salah satu kalimah yang terdapat dalam haraf taukid yang membawa fungsi penegasan. Jadi tak apa, mungkin pada peringkat permulaan ni kita masih lagi tak dapat nak tangkap kesemuanya jenis-jenis kalimah haraf itu, dan memadai pada pertemuan peringkat permulaan ini adalah untuk kita ketahui beza apakah topik yang diperbincangkan dengan kalimah haraf ni. Yang paling jelas ialah haraf yang dimaksudkan bukanlah huruf-huruf hijaiyah ini, tetapi ia adalah perkataan ataupun kalimah yang tertentu. Baik, macam mana nak kenal ciri-ciri dia? Ada 3 ciri. Yang pertama sekali, dia bukan huruf hijaiyah. Yang kedua, dia bukan huruf muqatta'ah, alif, lam, mim, ya, sin, itu bukan. Dan yang ketiga, kalimah haraf ini terdiri daripada satu huruf. Contoh satu huruf macam ni. B ni. Ni B satu huruf ni. Ba yang pada bawah ni. Lagi wa. Okey, ni satu huruf. Kemudian da atau 2 huruf. Ada juga 2 huruf seperti fi. Fa, ya kat sini. Ataupun min. Okey, ni yang 2 huruf. Kemudian ada yang lebih daripada 2 huruf. Contohnya ila ni ada 3 huruf. Alif, hamzah, lam, ya. Ataupun ala, ain, lam, ya. Okey. Kebiasaannya begitu kalimah haraf ni. Dan insya-Allah nanti bila kita dah belajar secara mendalam pada pengajian asas bahasa Arab Al-Quran ini, khususnya kalau kita buka kepada buku modul yang telah saya sediakan, contoh saya tunjukkan kat sini, kita akan belajar jenis-jenis kata haraf, kalimah haraf yang popular, yang selalu digunakan di dalam Al-Quran. Sebab dia sangat banyak jenis-jenis dia. Tetapi untuk peringkat permulaan, saya tidak mahu untuk kita belajar secara terlalu mendalam, sebab nanti dia akan nampak begitu rumit kan. Jadi saya akan pilih yang seperti mana yang ada di dalam buku modul, yang itu adalah kalimah haraf yang popular, yang banyak digunakan. Di antaranya contoh haraf jar. Okey, jadi kita akan belajar nanti, ada contoh-contoh dia. Kemudian haraf qasam, okey, huruf sumpah. Kemudian kita ada juga belajar mengenai haraf istinaf. Yang ini sangat banyak kita jumpa. Bila baca Quran mesti jumpa. Dia disebut sebagai huruf pemula cerita. Dan ada lagi lah, banyaklah yang lain. Dan insya-Allah kita akan bertemu secara mendalam tentang pengajian kalimah haraf ini sampai pada topik haraf, insya-Allah. Okey. Baik, setakat ini dulu untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah selepas pada ini kita akan buat rangkuman khusus untuk pengenalan kalimah bahasa Arab. Saya dah terangkan tentang isim, dah terangkan tentang fa'il, dan juga saya dah terangkan tentang haraf pada hari ini. Dan
bagi yang mungkin tak sempat tengok lagi, boleh pergi saja dekat page Facebook Bahasa Arab Al-Quran, boleh scroll down tengok kat situ. Ada daripada siri pertama sampailah siri yang paling latest. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.